sumber-sumber tambahan, yang mana salah satunya adalah Saddu Zara'i. Kami merupakan kumpulan yang ke-10 dan kami akan membentangkan tajuk Saddu Zara'i yang merupakan salah satu daripada dalil-dalil yang tidak There's disebutkan. faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and Dalam blessings tajuk on usul kami diberi tajuk mengenai Saddu Zara'i. Saddu Zara'i adalah dalil yang tidak disepakati. Ia digunakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Ia ditaruhkan sebagai dasar istinbat hukum kerana di mana perkataan tersebut secara jelas digunakan di dalam kitab mazhab Maliki dan Imam Hanbali. Perkara ini bukan sahaja dilihat dari segi niat dan maksud, tetapi juga dilihat dari segi manfaat umum dan kepada pencerahan. Saddu Zara'i boleh dijalankan di dalam sesebuah negara bagi mengelakkan kepada kerosakan. Tetapi tidak semua ulama bersetuju dengan kaedah ini. Adakah ini menunjukkan Islam agama yang tiada toleransi? Kajian ini akan merungkai lebih mendalam agar tidak timbul kekeliruan dan keraguan tentang Saddu Zara'i. Saddu Zara'i merupakan gabungan dua perkataan yang disatukan, iaitu sad membawa maksud mengangkat dan menghalang. Manakala Az-Zara'i pula merupakan kata jamak yang berasal daripada perkataan Az-Zara'iyah yang membawa maksud jalan atau perantaraan ke arah sesuatu, sama ada sesuatu itu berbentuk kerosakan atau kemaslahatan, berbentuk ucapan atau perbuatan, fizikal dan rohani, dan dihalalkan atau diharamkan. Dari segi istilah pula, secara umum Az-Zara'i membawa maksud menyekat atau membendung jalan-jalan yang membawa ke arah kerosakan. Manakala, menurut istilah usul al-ahkam pula terdapat dua, iaitu sesuatu perkataan yang mana sudut zahirnya adalah harus, namun hakikatnya ia membawa laluan kepada melakukan perkara yang ditegah dan diharamkan. Yang kedua pula, mencegah dan melarang terhadap sesuatu perkara yang boleh membawa tegahan disebabkan ada kerosakan. Contohnya, memandang aurat ajnabi kerana ia membuka laluan ke arah bahayanya zina. Oleh itu, tegahan melihat aurat dinamakan dengan Saddu Zara'i. Dengan itu dapat dirumuskan bahawa Az-Zara'i ialah perbuatan yang pada asal harus hukumnya, tetapi berlaku sesuatu ke atasnya yang kebiasaannya membawa kepada keburukan walaupun pada asalnya tidak sudah demikian. Oleh itu, Saddu Zara'i membawa maksud menahan atau perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Dalil kehujahan Saddu Zara'i boleh didapati dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini menguatkan lagi prinsip Saddu Zara'i sebagai sumber rujukan dalam hukum syarak. Kita boleh dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 104 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina ketika kamu berkata dengan Nabi Muhammad SAW, sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah segala perintah dengan sebelah hati menerimanya, dan ingatlah orang-orang kafir akan peroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dalil itu menunjukkan bahawa Allah melarang orang mukmin menggunakan perkataan ra'ina ketika berkata dengan Rasulullah, kerana orang Yahudi menggunakan perkataan tersebut sebagai cara untuk mengejek Rasulullah, yang mana maksudnya bermaksud bodoh sekali kamu. Sebaliknya katakanlah unzurna, yang bermaksud perhatikanlah, sudilah kamu perhatikan kami. Dan seterusnya adalah dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah selain Allah, kerana
mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan tiada pengetahuan. Dan itu menunjukkan panduan kepada umat Islam untuk tidak mencerca sembahan orang kafir, kerana ia hanya membuka ruang kepada orang kafir untuk mencerca Allah SWT. Oleh itu, dengan menutup cercaan sembahan orang kafir, ia boleh menghalang orang kafir untuk tidak mencerca Allah SWT. Dan pada Al-Quran terdapat juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berilah hadiah sesama kamu, niscaya kamu akan berkasih sayang sesama kamu. Dan ini menunjukkan galakan memberi hadiah sesama manusia ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara anak, ibu bapa, suami isteri dan sesama manusia. Seterusnya ialah perbezaan. Yang pertama ialah perbezaan antara saddu zara'i dengan mukadimah. Saddu zara'i merupakan jalan kepada sesuatu maksud atau tujuan yang tertentu. Manakala mukadimah pula ialah sesuatu perbuatan yang menjadi sebahagian daripada cara atau rangkaian bagi sesuatu perbuatan tersebut. Contohnya, bagi az-zara'i ialah tangga dibina untuk naik ke bangunan. Manakala contoh bagi mukadimah pula ialah pergaulan bebas merupakan permulaan kepada zina. Perbezaan yang kedua ialah perbezaan antara maqasid dan wasail. Maqasid ialah matlamat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu, iaitu tujuan atau matlamat yang diletakkan oleh syarak dalam mensyariatkan hukum. Manakala wasail pula ialah penghubung kepada pencapaian sesuatu matlamat, sama ada mencapai maslahat atau mafsadah. Contoh bagi maqasid ialah berpuasa dan menyambut hari raya, dan contoh bagi wasail pula ialah melihat anak bulan untuk mengetahui tibanya bulan Ramadan. Saddu az-zara'i terbahagi kepada dua bentuk dan setiap bentuk terbahagi kepada dua jenis. Manakala Asy-Syatibi membahagikan zara'i kepada 4 bahagian. Bentuk yang pertama ialah zara'i yang membawa kepada masalah, dan bentuk ini terbahagi kepada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah zara'i dan wasilah, di mana keduanya merupakan maslahat, di mana sesuatu perkara itu dituntut atau diharuskan. Maka dengan itu ia menjadi perkara yang harus. Jenis yang kedua ialah zara'i yang membawa kepada maslahat tetapi dirinya sendiri adalah mafsadah. Sebagai contoh, mencuri untuk memberi nafkah kepada anak dan isteri. Perkara ini sangat dilarang dan ditegah di dalam Islam kerana niat tidak menghalalkan cara. Tetapi jika seseorang itu berada di dalam keterpaksaan yang teramat sangat, maka ianya dimaafkan. Sebagai contoh, pencuri yang mencuri kerana sudah beberapa hari tidak makan. Bentuk yang kedua pula ialah zara'i yang membawa kepada mafasid, dan bentuk ini terbahagi kepada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah zara'i yang dirinya adalah mafsadah, di mana secara tabi'inya membawa ke arah mafsadah. Sebagai contoh, perbuatan tidak memberi salam dapat memutuskan silaturahim, perbuatan meminum arak sehingga merosakkan akal fikiran, dan lain-lain. Jenis yang kedua ialah zara'i yang membawa kepada mafsadah itu sendiri adalah maslahat yang disyariatkan. Zara'i ini mempunyai pelbagai kategori yang mana mengikut nisbah mafsadah serta mengambil kira fasad perbuatannya untuk mafsadah ataupun tidak. Sebagai contoh, orang yang melakukan solat sunat pada waktu-waktu yang diharamkan. Manakala Asy-Syatibi membahagikan az-zara'i kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah melakukannya membawa kepada mafsadah yang pasti. Sebagai contoh, menggali lubang di belakang rumah di tempat yang gelap dengan tujuan untuk orang jatuh ke dalamnya. Zara'i seperti ini amatlah dilarang kerana perkara ini tidak dapat dibuat andaian seperti yang sewajarnya. Jenis yang kedua ialah melakukannya membawa kepada mafsadah pada ghalibnya. Sebagai contoh, menjual alat pada waktu keadaan fitnah yang berleluasa serta menjual anggur untuk dijadikan arak. Zara'i ini turut dilarang kerana keselamatan hendaklah juga mengambil kira sangkaan yang hampir kepada yakin. Jenis yang ketiga ialah melakukannya kadang-kadang membawa kepada mafsadah. Kebiasaannya perbuatan menjual makanan yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Zara'i ini berbeza dalam keadaan harus kerana mafsadahnya merupakan sesuatu yang akan berlaku. Dan bahagian yang terakhir pula ialah melakukannya membawa lebih kepada mafsadah tetapi
tidak ghalib berlaku demikian. Sebagai contoh, jual beli secara tangguh dan mempunyai unsur pinjaman wang dengan wang. Zara'i ini masih dipersoalkan. Sadu zara'i dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian oleh beberapa ulama terkemuka. Antaranya ialah Al-Qarafi, Asy-Syatibi dan Ibnu Qayyim. Namun kategori ini adalah hampir sama. Pendapat yang pertama adalah menurut Al-Qarafi. Sadu zara'i menurut Al-Qarafi terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah sadu zara'i adalah dilarang. Sebagai contoh, mencaci maki berhala kaum musyrikin adalah diharamkan kerana perkara tersebut akan membawa kepada mereka mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian kedua ialah sadu zara'i tidak diambil kira tanpa perselisihan faham. Penanaman pokok anggur adalah dilarang kerana dibimbangi dijadikan arak. Dan bahagian yang ketiga adalah perselisihan oleh ulama sama ada ianya diharuskan ataupun diharamkan. Sebagai contoh, isu jual beli iaitu Al-Ajli. Syatibi pula, sadu zara'i dapat dibahagikan kepada 4 bahagian bergantung kepada akibat daripada perbuatan tersebut. Bahagian yang pertama ialah perbuatan yang pasti mendatangkan mafsadah, iaitu zina yang boleh membawa kepada percampuran nasab keturunan. Ataupun contoh lain, minum minuman yang boleh merosakkan kewawasan akal. Dan bahagian yang kedua pula ialah perkara yang mendatangkan sedikit mafsadah, namun dari sudut zat ianya adalah diharuskan. Sebagai contoh, seseorang yang mengahwini wanita dengan tujuan menghalalkan bekas suaminya yang telah diceraikan dengan talak 3. Bahagian yang ketiga pula ialah perbuatan yang mempunyai zanni, iaitu anggapan yang kuat akan mendatangkan mafsadah, namun perbuatan tersebut jarang-jarang berlaku. Sebagai contoh, menjual buah anggur kepada pembuat arak. Dan bahagian yang keempat pula ialah perbuatan yang mendatangkan banyak mafsadah, namun perkara tersebut jarang-jarang berlaku. Sebagai contoh, jual beli, iaitu jual beli secara bertangguh yang pasti mendatangkan riba. Menurut pendapat ulama yang ketiga pula, iaitu Ibnu Qayyim, sadu zara'i dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah zara'i yang pasti mendatangkan mafsadah. Contohnya minum minuman yang memabukkan kerana ia akan membawa kepada kerosakan akal. Dan bahagian yang kedua pula ialah jalan yang membawa kepada harus tapi niat yang membawa kepada keburukan. Sebagai contoh, menghalalkan perkahwinan secara cina buta. Bahagian yang ketiga pula ialah jalan yang membawa kepada keharusan dan tidak membawa kerosakan, namun kebiasaannya akan membawa kepada kerosakan. Sebagai contoh, mencela sembahan kaum musyrikin, ianya adalah diharuskan. Namun apabila perkara tersebut dilakukan, ianya akan membawa kepada kerosakan kerana mereka pasti mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahagian yang keempat pula ialah jalan yang membawa kepada keharusan tetapi kadang-kadang membawa kepada kerosakan. Sebagai contoh, orang Islam memberi harta kepada musuh untuk menyelamatkan tawanan orang Islam adalah haram, namun ianya menjadi harus jika bertujuan untuk menolakkan mudaratan yang lebih besar. Sadu zara'i mempunyai 3 rukun. Yang pertama ialah tindakan. Tindakan merupakan rukun asas kerana rukun kedua dan ketiga bergantung kepada kewujudannya. Maksud tindakan dapat diluaskan seperti berikut. Yang pertama, tindakan ini kebiasaan yang tidak diniatkan oleh pelaku untuk sampai kepada sesuatu kesudahan yang tidak diketahui. Contohnya, seseorang Muslim yang mencaci Tuhan orang musyrikin kerana cinta kepada Allah serta kebenarannya dan marah kepada orang kafir tanpa berniat untuk membuat mereka mencela Allah dan menyebabkan orang musyrikin mencela Allah sebagai balasan. Perbuatan tersebut tetap dilarang kerana dianggap sebagai jalan ke arahnya walaupun orang Muslim tersebut tidak tahu kesannya kelak. Maksud tindakan yang kedua ialah tindakan ini kadang-kadang diniatkan untuk mencapai matlamat yang lain selain daripada kesan atau hasil yang biasa berlaku pada segi adatnya. Contohnya, seorang yang bernikah bukan kerana tujuan asal pernikahan, tetapi dia berniat dengan pernikahan itu boleh menghalalkan wanita yang ditalak 3 bagi bekas suaminya untuk menjatuhkan talak tersebut. Walaupun nikah tersebut cukup syarat dan rukun, tetapi ia tetap dilarang kerana boleh membawa kepada zina. Rukun yang kedua ialah penyebab. Penyebab merupakan elemen yang menghubungkan antara 2 rukun iaitu jalan dan hasil.
Penyebab adalah satu perkara yang tidak dapat dilihat yang dikira wujud sama ada setelah ia benar-benar menyebabkan sesuatu kejadian berlaku atau hanya secara jangkaan. Antara bentuk penyebab ialah yang benar-benar menyebabkan satu kejadian berlaku, iaitu setiap perkara yang boleh menghasilkan sesuatu kesan setelah ada cara ke arahnya. Contohnya, berlaku perkara keji seperti zina setelah melihat wanita yang bukan mahram dan bersembang dengannya secara berlebihan. Rukun yang ketiga ialah hasil. Hasil ini pula dapat dinyatakan sebagai kesan atau perkara yang dilarang berdasarkan rukun ini dapat dilihat beberapa perkara seperti berikut. Kesan yang bakal berlaku hendaklah berbentuk perkara yang dilarang. Jika ia harus di sisi syariat, maka jalan ke arahnya tidak dinamakan al-zara'i. Ia seharusnya berbentuk perkara yang mustahil dan mampu dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, kesan juga merupakan perkara asas dalam menentukan kuat atau lemahnya sesuatu penyebab. Syarat-syarat yang terdapat dalam Saddu Az-Zara'i yang telah ditetapkan oleh para fuqaha dengan menggariskan beberapa panduan dalam mengenali sesuatu tersebut secara Saddu Az-Zara'i. Terdapat 3 ciri asas bagi Az-Zara'i di mana turut terkandung 3 syarat. Syarat yang pertama ialah perbuatan yang pada asalnya dibolehkan tetapi dapat membawa kepada sesuatu kerosakan. Sebagai contoh, mencaci dengan kata-kata kesat terhadap Tuhan orang-orang musyrikin. Syarat yang kedua ialah perbuatan yang akan terjadi secara jelas diakibatkan oleh sesuatu perkara tersebut atau kebarangkalian kerosakan yang akan terjadi sama tahap dengan kebaikan yang akan didapati. Sebagai contoh, menyembur racun serangga pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Syarat yang terakhir pula ialah perbuatan yang dibenarkan tetapi lebih banyak membawa kepada kerosakan. Sebagai contoh, jual beli secara tangguh. Salah satu semua perundangan iaitu Saddu Az-Zara'i ini secara meluas oleh mazhab Maliki dan Hambali. Tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab lain tidak menolak, cuma tidak beberapa bersetuju tentang penggunaan Saddu Az-Zara'i. Terdapat beberapa perselisihan pendapat tentang Saddu Az-Zara'i. Antaranya mazhab Maliki dan Hambali mereka menerima Saddu Az-Zara'i kerana bagi mereka perbuatan yang harus itu, tapi jika ia mengakibatkan kerosakan, ini adalah dilarang. Sebagai contoh, tanam anggur. Niat kita menanam anggur saja, tapi kalau ia boleh mendatangkan kerosakan seperti mendatangkan arak, ini adalah dilarang. Tapi lain pula kepada mazhab Syafi'i dan Zahiri, ia mengatakan ini tidak dilarang. Kerana mereka melihat kepada niat asal tanpa melihat kepada akibatnya. Jadi mereka hanya melihat kepada jika tanam anggur itu, mereka hanya melihat kepada niat mereka lah untuk tanam anggur saja. Dan seterusnya Imam Malik kata, sesiapa yang beramal kepada Saddu Az-Zara'i nanti ingin melalaikan. Dan akhir sekali Ibnu Hazim ia mengatakan dia menolak penggunaan dalil Zara'i kerana tiada pengharaman yang dibuatkan berasal dari dalil yang meyakinkan. Jadi maka sesiapa yang mengharamkan sesuatu itu, maka ia mengharamkan ianya berdasarkan syak wa sangka. Tempat atau bahagian yang menjadi perselisihan pendapat iaitu pada wasilahnya atau perantaraan yang pada asalnya itu harus dan apabila kuat hujahnya ini menjadi haram. Sebagai contoh kan, seorang penjual tu contohnya dalam jual beli bertangguh, seorang penjual tu menjual barang berharga 100 ringgit secara tunai dan 300 ringgit secara ansur. Dalam mazhab bagi mazhab Maliki dan Hambali, mereka mengatakan akad itu batal. Kerana apa? Kerana akad itu sendiri sudah menunjukkan mempunyai niat-niat riba. Terdapat beberapa punca perselisihan dan punca perselisihan ini adalah merujuk pada lafaz dan niat dalam sebuah akad. Dalam mazhab Syafi'i dan beberapa ulama dalam mazhab Hambali mengatakan perkara yang diambil kira ialah lafaz yang mungkin niat. Dan apa? Niat itu adalah tersendiri dan hanya Allah SWT saja yang tahu niat kita. Manakala dalam
daripada Imam Hambali dan Imam Ahmad pula mengatakan perkara yang itu adalah pesan kepada satu perbuatan dan jalannya. Jadi, contohlah sesiapa yang membuat akad dengan proses melakukan perkara yang haram dan menjadikan akad itu adalah perantaraan melakukan perkara haram, oleh itu turun yang pada akibat pada hubungan itu adalah akad itu adalah haram. Terdapat banyak isu semasa yang dapat kita kaitkan dengan Saddu Az-Zara'i. Sebagai contoh, isu dadah. Dadah pada zaman era moden ini banyak digunakan di dalam perubatan untuk mencegah dan mengubati pelbagai penyakit yang berbahaya. Jika seseorang individu itu mengambil dadah di dalam kuantiti yang berlebihan, maka ianya akan merosakkan individu tersebut, keluarga, masyarakat serta negara. Pengharaman dadah tidak disebut secara jelas di dalam Al-Quran ataupun mana-mana hadis. Tetapi Allah telah melarang umatnya untuk melakukan perkara yang dapat memudaratkan diri sendiri. Di antara kesan negatif yang akan berlaku jika seseorang itu mengambil dadah secara berlebihan ialah ianya dapat meruntuhkan institusi rumah tangga, merosakkan akal fikiran serta mendatangkan pelbagai penyakit yang berbahaya. Perkara ini dibincang di dalam Islam walaupun terdapat banyak maslahat, tetapi mafsadah lebih banyak berbanding maslahat. Isu yang kedua ialah penggunaan internet. Dengan adanya internet pada zaman kini, manusia dapat melakukan apa sahaja yang mereka ingini. Penggunaan internet pada zaman kini seakan-akan perkara yang wajib di dalam kehidupan seharian manusia. Oleh kerana fungsinya yang pelbagai menjadikan ia satu ruang cyber yang amat diminati oleh anak-anak remaja pada zaman sekarang. Penggunaan internet digunakan untuk mencari maklumat serta bahan bacaan dan bahan rujukan yang berfaedah. Tetapi terdapat segelintir masyarakat yang menyalahgunakan internet untuk melayari laman web lucah, bermain permainan video yang melalaikan dan sebagainya. Ini dilihat penggunaannya terdapat keburukan walaupun penggunaannya diharuskan bagi tujuan yang baik. Akan tetapi setelah dilihat kebaikannya melebihi keburukan, maka penggunaannya adalah diharuskan. Kesimpulannya, Saddu Az-Zara'i ini adalah pendekatan yang diperlukan oleh umat Islam dalam memastikan akidah umat Islam terpelihara. Di dalam menetapkan sumber Saddu Az-Zara'i ini, ulama telah berselisih pendapat sama ada Saddu Az-Zara'i ini boleh diterima atau tidak boleh diterima sebagai sumber. Secara umumnya, konsep mencegah daripada kerosakan adalah lebih efektif apabila sudah berlakunya kerosakan. Oleh itu, Saddu Az-Zara'i ini juga diperlukan dalam kita mencegah masalah mengenai fake pada era ini.